Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Taala pada petang ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siri kuliah tahmil bagi daerah Kelang yang insya-Allah kita akan bahaskan perbahasan fiqh daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'il Bahrain karangan Syekh Muhammad Daud Al-Fatani rahimahullah. Dan pada petang ini kita akan bicarakan berkenaan dengan mubtilatis salah, iaitu perkara-perkara yang membatalkan salat. Jadi sebelum kita memulakan pengajian, sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita beramal dengan ilmu ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan as-sawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersiaran daripada Surau Haji Hamdani, Kampung Bukit Kampang, Kelang. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa dia perkara yang membatalkan solat? Dalam kitab Matla' disebutkan ada 11 perkara. Yang pertama iaitu bercakap dengan sengaja, iaitu seseorang yang bercakap dengan sengaja serta mengetahui dirinya sedang solat dan tahu bahawa hukumnya adalah haram, walaupun dengan beberapa huruf yang tidak memberi faham, ataupun satu huruf yang dipanjangkan sebutannya kerana dihukumkan sebagai dua huruf, maka ia akan membatalkan solat. Dalam solat ni, selain daripada bacaan tasbih ataupun zikir yang kita baca, maka kita kena berhati-hati menyebutnya. Doa, zikir, tasbih silakan saja dalam solat, tetapi perkataan selain daripada itu, yang ini kita kena hati-hati. Seperti mana dia bercakap satu huruf yang boleh memberi makna. Contoh, seperti dia mengucapkan huruf qaf berbaris bawah. Contohnya dia sebut qi itu maksudnya peliharalah kami, peliharalah maksudnya. Ataupun menyebut ai, asal perkataan wa'yu, ai itu maksudnya adalah berilah perhatian, ai, ataupun dia mengucapkan li, contoh dia, walaupun satu huruf tapi dia ada makna. Li itu maksudnya pimpinlah. Jadi perkataan seperti itu ataupun huruf yang disebut secara panjang sedikit lah kan, seolah-olah jadi dua huruf, maka dia memberi makna dan boleh membatalkan solat. Ini namanya bercakap dengan sengaja, dengan dua huruf atau satu huruf yang boleh memberi makna, ataupun beberapa huruf yang tidak memberi faham, maka hukumnya boleh membatalkan solat. Jadi kalau kita nak berdoa, baik doa bahasa Arab, doa bahasa Arab, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sebut bahasa Melayu dalam solat, tak boleh lah, sebab dia keluar daripada daripada bacaan yang dianjurkan dalam solat, iaitu bacaan doa dan zikir. Jadi kalau nak berdoa dalam bahasa Arab ketika solat, taklah di dalam bahasa Arab. Macam mana ustaz, saya tak tahu bahasa Arab ustaz? Maka kita berdoa dalam hatilah dengan bahasa Melayu. Itu ketika dalam solat. Ketika luar solat itu tidak menjadi masalah. Yang kedua, seterusnya, begitu pula sekiranya seseorang itu berdehem. Ini masuk lagi dalam bercakap dengan sengaja tadi. Dia berdehem ataupun dia menangis ataupun mengerang kerana sakit ke, mungkin kakinya ketika itu kena contoh, kena tercepit dan sebagainya, ataupun berhembus mulut ataupun hidung, berhembus dengan mulut ataupun hidung, ataupun batuk ataupun bersin, sekiranya nyata dua huruf atau satu huruf yang dapat difahami, maka ia boleh menjadi
batal. Syarat dia jangan bila kita nak, contohnya kita nak apa? Kita nak kadang-kadang ada setengah daripada kita dia ada suara hembusan daripada mulut dia, jadi jangan sampai ternyata huruf yang dapat memberi makna. Jangan sampai keluar huruf yang ternyata dapat memberi makna. Jika berlaku keadaan itu secara terpaksa ataupun sedikit pada kebiasaannya, walaupun nyata daripada dua huruf setiap kali dilakukan, ia adalah dimaafkan. Ia adalah dimaafkan. Tetapi tidak dimaafkan jika keadaan itu dianggap banyak pada huruf dan juga nyata. Contohnya kalau orang sakit, contohnya dia mengerang kesakitan, itu biasalah huruf orang sakit begitu. Tapi kalau sekejap bunyi macam orang sakit, payah juga. Jadi dua huruf atau satu huruf yang dapat difahami, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hukumnya boleh membatalkan solat. Dan juga sekiranya ada penyakit, maknanya ada orang penyakit dia cakap macam tu, maksudnya penyakit yang sentiasa menimpanya sehingga kan tidak sunyi daripada masa yang sempat solat padanya, maka orang ini dianggap apa? Dianggap dimaafkan, tidaklah batal solatnya. Mungkin dia ada sawan dan sebagainya, ataupun penyakit yang menyebabkan dia keluar bunyi begitu, maka dimaaf pada syarak. Dan jika seseorang bercakap dengan tidak sengaja ketika sedang solat seperti tersalah lidah, ataupun dia tidak mengetahui bahawa yang dicakap itu adalah haram ataupun membatalkan solat, atau dia tidak menyedari dirinya sedang solat dan percakapan itu pada hurufnya sedikit seperti 6 kalimah ataupun kurang, maka tidaklah juga membatalkan solat. Maka kalau lebih daripada huruf ni, maknanya ada kebiasaan yang dianggap banyak, maknanya lebih daripada 6 patah, maka kira batal. Contohnya orang melatah, contoh dia, pocut mak kau, dia jadi suatu kebiasaan kepada dia. Ataupun dia menyebutkan ayat tu dia tersalah, contoh dia terkeluar perkataan lain, contoh, maka tidak melebihi 6 patah. Syarat dia mesti keadaan tidak sedar, ataupun dia terlupa bahawa dia sedang dalam solat. Kerana ada orang dalam solat dia terbawa-bawa perasaan dia, contohnya mungkin sebab kesedihan yang dialami ataupun kegembiraan yang bersangatan. Baik, itu yang pertama, iaitu orang yang apa tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dia itu solat, maknanya dalam keadaan dia bercakap dengan sengaja. Itu termasuk dalam perkara yang membatalkan solat. Yang kedua, yang perkara yang membatalkan solat adalah melakukan pergerakan yang banyak ataupun berturut-turut. Seperti dia melangkah 3 kali berturut-turut, contoh. Maksudnya melangkah ataupun melakukan perbuatan dengan anggota yang besar. Contohnya bersendi besar, macam tangan kita, seperti kepala kita, ataupun contoh kaki kita. Ini sendi-sendi besar ni tidak boleh digerakkan 3 kali berturut-turut. Kalau nak gerak lebih daripada 3 kali boleh, dengan syarat sekali gerak itu berhenti. Contohnya kita dah ambil, contohnya telefon bunyi dalam kocik, kita ambil 1, 2 kan gerak ni anggota besar kita. Maka kalau sampai 3 kita berhenti, sekadar subhanallah, maka kita sambung lagi perbuatan itu, maka tetap dianggap sebagai satu perbuatan. Ataupun gerak 1 berhenti, gerak 2 berhenti, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau 3 kali atau 3 langkah yang berturut-turut pada huruf, sama ada sengaja atau tersalah, contohnya tersalah langkah, maka boleh batal solat itu. Sebab tu bila kita gerak, contoh nak pindah daripada saf belakang ke saf depan, kita akan gerak 1, 2 berhenti, 1, 2 kita berhenti, gitu. Kita tak boleh gerak 1, 2, 3 kan, kali ketiga kita berhenti, terkangkang kaki kita. Itu sebagai contoh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melakukan pergerakan yang besar, maksudnya sendi-sendi besar. Sekiranya pergerakan itu sedikit
dan tidak diniatkan untuk bermain-main, tidaklah ia membatalkan solat. Contoh lain, anggota kecil seperti tangan kita, contoh kan. Tangan kita ni ada jari. Maka contohnya kita garu kepala dalam keadaan jari kita bergerak banyak, maka tidak membatalkan solat. Jadi dimasukkan dengan pergerakan yang banyak itu ialah sama ada menggunakan satu anggota sahaja ataupun lebih, seperti menggerakkan kepala dan dua tangan, ataupun satu lompatan yang kasar, atau menggerakkan seluruh anggota badan atau sebahagiannya, dikira pergerakan yang banyak. Maka pergerakan yang banyak yang membatalkan solat ini adalah pada anggota-anggota berat sahaja, maksudnya anggota-anggota besar. Ya. Anggota-anggota ringan seperti anak-anak jari, lidah, kelopak mata, ataupun bibir mulut, ataupun kemaluan bagi lelaki. Walaupun banyak pergerakannya dan berturut-turut, maka tidaklah membatalkan solat kerana perbuatan itu dianggap sedikit. Ya. Jadi pergerakan ini berlaku mengikut keperluan. Sebab ada juga sebagai ulama kata, kalau kita sengaja menggerak-gerakkannya, kan, sengaja tanpa ada sebab, mungkin sebab seronok kau gerak-gerakkan anggota kecil ni, contohnya jari telunjuk ni kita gerak ada kan, tanpa ada keperluan contoh dia, maka kata ulama boleh juga membatalkan solat. Jadi pergerakan itu mestilah pergerakan yang ada maksud, bukan niat untuk seronok dan sebagainya. Jadi kita kena faham di situ bahawa pergerakan anggota besar melebihi 3 kali berturut-turut itu boleh membatalkan solat. Jika kecil tidak menjadi masalah. Yang ketiga, bagaimana pula kalau orang yang dalam keadaan syiddatul khauf, contoh orang dalam peperangan dan sebagainya, maka di situ ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Pergerakan yang banyak itu seperti berlari, melompat, dalam keadaan itu dia sedang solat, maka ketika itu dia tidak batal solatnya, dimaaf pada syarak. Contoh syiddatul khauf ni seperti peperangan, ataupun dia sedang dikejar oleh binatang buas contoh dia. Maka ketika solat itu, maka pergerakan yang berlaku dalam solat dia itu tidak membatalkan solat. Sebab ada sebab dia, bukan saja-saja dia berlari, bukan saja-saja dia melompat dan sebagainya. Itu dalam keadaan syiddatul khauf, maka kata ulama dimaaf pada syarak. Yang ketiga, perkara yang membatalkan solat adalah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhadas kecil ataupun besar semasa solat. Berhadas kecil ataupun besar, yang maknanya perkara yang membatalkan wudu dan mewajibkan mandi itu boleh membatalkan solat. Batal solat seseorang yang berhadas besar ataupun kecil, walaupun dia orang yang tidak dapat air dan tanah, seperti yang disebut sebagai faqidut tahurain, atau orang yang sentiasa berhadas, yang mana dia berhadas selain daripada hadasnya yang sentiasa mengenainya. Kalau orang yang dia faqidut tahurain, maknanya dia tidak ada dua alat bersuci tadi, maka dia boleh solat apa? Dia boleh solat hormat waktu. Jadi dia kena sembahyang juga waktu tu walaupun tidak ada alat untuk bersuci. Maka orang yang solat hormat waktu itu hukumnya wajib dia qada. Wajib dia qada solat dia semula nanti. Tapi nak kata dia boleh solat waktu tu. Boleh solat tapi wajib dia qada. Dan juga orang yang daimul hadas. Orang yang daimul hadas, Orang yang daimul hadas ini juga sama, tetapi dia ada kaedah dia. Maknanya orang tersebut kita kira macam orang yang faqidut tahurain, tidak dapat dua alat bersuci tadi, hukumnya dia kena solat hormat waktu, tapi hukum solatnya adalah batal, tapi kena sembahyang juga. Sebab tu dah tadi kita sebut hukumnya, maka dia perlu qada semula solatnya. Dan berbeza dengan orang yang kita panggil daimul hadas. Orang ini dia kena juga solat
walaupun dalam keadaan dia berhadas. Jadi solatnya itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab daimul hadas, dia selalu keluar hadas. Contohnya dia kencing yang tidak lawas, kencing saja. Jadi syarat dia ada syarat dibagi orang begitu, seperti wanita yang istihadah. Dia mesti salat tu dalam keadaan telah masuk waktu, kemudian mubasyarah, maknanya antara ketika mana dia berwuduk itu terus, lepas wuduk sebaiknya dah masuk waktu, ambil wuduk, kemudian dia terus solat. Itu caranya. Dan ketika mana perkara ataupun berlakunya hadas tadi, ketika mana dia sedang solat, maka dia dimaafkan, disyaratkan itu penyakit dia. Tapi kalau ikut hukum dia, kalau kita orang biasa, hukumnya batal solat. Baik, yang keempat, terkena najis. Terkena najis, ya. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Ada najis, jenis najis yang ada jenis najis yang tidak dimaafkan, ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekiranya najis itu terkena kepada dia, ya, terkena kepada dia. Kalau najis basah, contoh tahi cicak contohnya, ataupun najis yang kering jatuh ke atas pakaiannya ataupun badannya, hendaklah dikibaskan segera sebelum sebelum berlalu waktu tamak-ninah. Waktu tamak-ninah, waktu sekadar ucapan subhanallah. Contohnya jatuh bangkai apa, contoh jatuh bangkai cicak dekat baju kita, kering dah, maka kita kibas terus. Ataupun jatuh bangkai binatang ke tubuh ataupun ke baju kita, maka bila kita kibaskan dia, maka tidak membatalkan solat. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika terjatuh najis yang basah lalu dicampakkannya bersama dengan tempat yang terkenanya itu sebelum berlalu masa tamak-ninah tanpa digenggam atau ditanggung. Kibas, kita kata kibas tu begitu, jangan dipegang. Bila pegang menanggung itu boleh membatalkan solat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu najis yang kita kata najis yang tidak dimaafkan. Tapi kalau najis yang najis yang dimaaf, contohnya bangkai-bangkai serangga kecil contoh dia, maka dimaaf pada syarat. Dimaaf, maknanya kalau kena baju pun tidak menjadi masalah. Contohnya kita tampar nyamuk, ya, berdarah pula dekat baju kita, maka dimaaf pada syarat. Yang kelima, perkara yang membatalkan solat adalah terbukanya aurat. Ingat, aurat ni kita iktibar, kita tengok daripada keliling kita, depan dan juga belakang kita. Bukan dilihat daripada atas dan bawah. Kalau kita lihat daripada atas dan bawah, ramai orang batal sembahyang. Contohnya orang solat, kita pergi tengok celah kain dia, kita akan buat paha dia, ya. Jadi boleh jadi batal sembahyang kalau kita ikut hukum atas bawah tu. Tapi sebenarnya iktibar melihat itu adalah daripada sisi, daripada tepi, ya, daripada depan dan belakang, kiri kanan depan belakang, ya. Jika terbuka aurat kerana ditiup angin tetapi segera ditutup, sekurang-kurang masa tamak-ninah. Contoh kita tengah sembahyang, tiba kain kita terselak, nampaklah betis kita contoh, minta maaf, nampak paha kita contohnya, maka tidaklah batal solat dengan syarat tidak pergerakan itu tidak berulang kali ataupun tidak berturut. Jadi kita pun kena pandai lah, nak menutup aurat ketika mana terbuka contoh dia, maknanya tanpa melakukan pergerakan yang banyak. Yang kedua, jika berlaku berulang kali dan berturut-turut, ya. Kalau terbuka aurat sikit terbuka, kan, berlaku pergerakan yang banyak untuk menutupinya, maka boleh batal solat. Sebab itu kita bagi orang lelaki kalau sembahyang, ya, pakailah baju yang panjang. Baju, kalau boleh pakai jubah senang lah, ataupun pakai baju yang sampai kepada paras paha, itu lebih selamat, ya. Sebab ada orang pada zaman ini suka pakai baju yang sampai para perut dia saja. Jadi ketika mana dia sujud ataupun dia rokok, bahagian belakang ini yang selari dengan pusat. Kita tengok, ya, last aurat kita ni adalah pusat dan sekitar dengan dia. Ada orang dia tutup pusatnya, belakang dan sebagainya dia tak jaga. Jadi yang selari dengan garisan pusat itu, ya, maknanya kalau terbuka aurat di bahagian situ, hendaklah segera ditutup. Tapi bila kita tengok
kalau dah pakai pakaian yang agak ketat begitu, maka sukar untuk dia menutupnya. Dan kalau dia menutupnya, maka dia akan melakukan banyak pergerakan. Jika dibuka dengan sengaja atau oleh binatang seperti kera atau kanak-kanak yang belum memayis, solat itu menjadi batal, ya, walaupun ditutup dengan segera. Jadi sebab itu, ya, kita pakai, bila nak solat, pakailah pakaian sempurna. Pakai pakaian sempurna, supaya susah untuk terlihat aurat kita. Jika tersalah membuka aurat dan lambat ditutup, maka batal solat. Tengah-tengah sembahyang mungkin kita teringat apa entah, terbuka aurat. Contohnya kita tertarik kain dan sebagainya, terbuka baju, maka kalau lambat ditutup boleh mengubah, boleh membatalkan solat. Seterusnya, perkara yang membatalkan solat iaitu mengubah niat. Mengubah niat, ya, ataupun taraddud, berbelah bagi, ataupun menggantungkan niat hendak berhenti solat dengan perkara yang berkaitan, dipanggil sebagai ta'liq. Maka hukumnya boleh menjadi batal solat seseorang yang mengubah niat yang sedang dia lakukan kepada solat yang lain. Jadi tak boleh, ya. Contohnya kita kata apa, ada ta'liq. Contohnya kalau Abu datang, batal sembahyang contohnya, ataupun aku tak nak sembahyang, aku keluar daripada solat, maka niat seperti itu tak boleh. Niat seperti itu tidak boleh. Jadi biasanya, ya, kita diajar supaya tamkinkan niat kita, tetapkan niat kita daripada awal solat sehinggalah habis pada solat. Itu nama mengubah niat, ya. Yang ketujuh, perkara yang membatalkan solat itu berubahnya kiblat. Maknanya kita berpaling daripada kiblat. Kiblat tak akan berubah dah, itu je kiblatnya. Jadi berpaling daripada kiblat, iaitu dada berpusing kiri ke kanan contohnya. Itu contohnya kita menghadap ke kiri, ke kanan, tapi dada kita berubah. Jadi yang dikira iktibar sahnya itu adalah berpalingnya dada kita, dan berpalingnya dada. Kalau muka tak kira, tapi biasanya muka akan ikut dada. Batal solat seseorang yang memusingkan dada ke kiri dan ke kanan kerana dipaksa, walaupun diperbetulkan semula dengan segera kerana ia jarang berlaku. Jika perbuatan itu dibuat kerana jahil ataupun terlupa, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun dia terlupa menghadap ke kiblat segera, maka sah saja solatnya. Kalau dia buat dalam keadaan dia tak tahu, ataupun dia dah berubah tu, dia terlupa nak patah balik contohnya ke arah kiblat yang asal, maka sah solatnya, ya, kerana asalnya dia solat sah. Kalau dia terlupa contohnya, tidak membatalkan solat. Harus berpaling ke kiri dan ke kanan ketika menunaikan solat suatu peperangan. Jadi dalam keadaan syiddatul khauf tadi, seperti peperangan, hukumnya boleh. Keadaan biasa kita tidak boleh. Seterusnya, yang ke-8 dan ke-9 yang membatalkan solat adalah makan dan minum, sama ada sedikit ataupun banyak, walaupun air liur itu bercampur dengan yang lain. Jadi kena jaga air liur kita ni, ya. Mungkin sebagai ulama kata kecuali makanan-makanan yang agak payah dibersihkan, seperti minuman kopi contohnya, kita dah gosok gigi dah apa sebagainya, masih rasa lagi contohnya, maka yang sedikit itu dimaaf pada syarat, sebab tak boleh nak elak, ya. Jika tidak diketahui perbuatan itu haram ataupun terlupa, maka tidaklah membatalkan solat. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkara yang ke-10 membatalkan solat adalah ketawa, ya. Bila ketawa ni biasanya mengeluarkan 2 huruf ataupun lebih. Jadi hukumnya adalah boleh membatalkan solat. Jika dia ketawa secara terpaksa, tidak batal solatnya. Jika sedikit, tergelak sikit lah, mungkin tergelak sekali contoh dia, kan. Jadi kita pandai-pandailah kawal kalau nak tergelak dan sebagainya. Yang ke-11 iaitu murtad. Ini jelas-jelas, kerana murtad ini adalah keluar daripada agama, agama Islam, Maka Allahumma salli ala Muhammad boleh membatalkan solat.
Baik. Ada tambahan juga sebagai ulama selain daripada 11 ini, antaranya yang ke-12 adalah memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Contohnya rukun pendek ni pada i'tidal, duduk antara dua sujud, sami Allahu liman hamidah, kita duduk berdiri lama contoh dia kan. Ataupun kita duduk antara dua sujud, kita duduk lama, dah habis dah baca zikir, duduk lagi lama. Maka perkara itu boleh membatalkan solat. Sebab itu bukan bahagian rukun yang boleh diperpanjangkan. Rukun panjang ni antaranya dalam keadaan kita berdiri, itu rukun panjang. Kita rokok itu boleh berpanjang-panjang. Kita sujud itu boleh berpanjang-panjang. Tapi dalam rukun pendek seperti i'tidal dan duduk antara dua sujud itu, maka hendaklah kita apa? Hendaklah kita buat sekadar tasbih yang diajarkan. Yang ke-13 antara perkara yang boleh membatalkan solat iaitu makmum ketinggalan daripada imam ataupun mendahului imam sebanyak 2 rukun tanpa uzur. Lebih-lebih lagi imam yang muwafiq. Imam yang muwafiq dia ada kelebihan. Maknanya dia boleh lebih panjang daripada makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk inilah yang kalau dia tertinggal 2 rukun, imam dah mendahului dia 2 rukun ke hadapan, dia masih dalam rukun dia, maka jika tanpa ada keuzuran dia boleh membatalkan solat dia. Dia boleh memutuskan berjamaah, maknanya antara makmum dan juga imam. Maknanya batal solat makmum tadi. Maknanya makmum ketinggalan daripada imam, mendahului imam ataupun mendahului imam sebanyak 2 rukun tanpa uzur. Bila makmum boleh mendahului imam sekiranya ada keuzuran. Contohnya makmum dah tahiyat akhir, tiba-tiba imam bangun. Dia rasa dia tak cukup rakaat, dia pergi tambah lagi 1 rakaat. Maka makmum tadi ucap saja subhanallah, maka imam tadi kena duduk semula lah kerana dia menambah rakaat. Jadi kita tak perlu tambah, kita tak perlu ikut imam. Dan yang ke-14 perkara yang membatalkan solat iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menelan kahak ataupun yang lain. Maksudnya kahak yang telah terkeluar itu ditelan. Maka itu juga boleh membatalkan apa? Boleh membatalkan solat. Boleh membatalkan solat. Kalau kita nak sebut berbeza, maknanya ulama-ulama juga berbeza pendapat tentang perkara yang membatalkan solatnya. Maksudnya ada lagi perbahasan ulama tentang perkara yang membatalkan solat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah kita dah sebut tadi tentang lebih kurang 14 perkara yang boleh membatalkan solat. Jadi rasanya sekadar itu dulu untuk perbincangan kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan, InsyaAllah, dalam bab sujud sahwi, perkara-perkara yang menyebabkan kita sujud sahwi. Kita akan sambung pada bulan hadapan, pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi sekadar itu yang baik datang daripada Allah, kurang lemah dan hina datang kekurangan saya sendiri. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.